أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi petang ni kita masuk kepada buku ataupun kitab baru, iaitu tentang akidah salaf. Jadi segala perbahasan yang akan dibahas ataupun dibentangkan di dalam buku ini semua berkaitan dengan pegangan, i'tiqad, kepercayaan, aliran, manhaj, pemikiran jalan salaf. Jadi salaf ni apa dia? Golongan 300 tahun. Sahabat Nabi, zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in. Jadi itu mereka berpegang kepada akidah yang asal. Di zaman Nabi dan sahabat, lepas itu tabi'in, tabi'un tabi'in, mereka berpegang dengan akidah yang asal, iaitu akidah yang bersumberkan kepada Quran dan hadis. Sebelum masuknya pemikiran falsafah. Pemikiran falsafah ini mengenali Allah Ta'ala, mereka mengenengahkan logik akal, mendahulukan logik lebih daripada nafs, lebih daripada dalil. Itu yang masuknya pemikiran Nur Muhammad, Muhammad awal, Muhammad akhir. Itu yang jadi sebab tak faham akidah salaf tu. Jadi Muhammad tu yang mana, ditanya kita pula. Dia tak kenal Nabi Muhammad tu siapa. Jadi panjang cerita bab Nur Muhammad ni. Jadi berpunca daripada tak jelas, tak faham, tak pernah mengaji tentang akidah salaf. Jadi kita buat andaian tersendiri, memahami Islam dengan logik, dengan akal ataupun dengan ikut-ikut orang. Jadi alhamdulillah kita satu demi satu, kitab demi kitab dah kita khatam bab akidah ni. Nak bagi umat Islam secara umum dan khususnya kita yang mengaji di sini, bab akidah ni jelas. Akidah yang jelas, yang tepat, tidak boleh lari, mesti adalah akidah yang dipegang oleh para sahabat Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, yang disebut sebagai akidah salaf, kerana mereka berpegang kepada sumber yang asal. Okey, terus. Pendahuluan. Penjelasan tentang akidah yang sahih merupakan antara kewajipan yang paling besar, kerana ia merupakan jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang hamba. Oleh kerana akidahlah para rasul diutuskan. Kitab-kitab diturunkan dan manusia terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang bahagia dan yang celaka. Kejayaan merealisasikan akan menghasilkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Oleh kerananya juga syurga dan neraka diciptakan. Akidah yang sahih antara perkara yang paling utama diberikan tumpuan. Lebih-lebih lagi pada zaman banyak berlaku kesesatan dan timbul kesamaran antara kebenaran dengan kebatilan kepada kebanyakan orang. Imam-imam sunnah dan ulama ummah sangat mengambil berat tentang persoalan akidah. Mereka menghasilkan beberapa karya, antara yang panjang dan dengan yang pendek, dan antara yang mengumpulkan kesemua aspek dengan yang hanya memfokuskan kepada aspek tertentu sahaja. Akidah yang terbaik tidak dinafikan adalah akidah berdasarkan manhaj as-salaf soleh. Jadi yang pertamanya, bab akidah ni benda penting. Sebab apa penting? Sebab dia merupakan asas dasar prinsip kepada agama. Sebelum seseorang melakukan ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ibadat itu sebab apa dilakukan? Kepada siapa yang kita nak serah ibadat itu, kita nak sembah siapa di dalam ibadat. Kalau Allah Ta'ala kita tak kenal, akidah kita tak faham. Jadi akidah ni maknanya peringkat asas, dia sangat penting. Sebelum kita nak melakukan ibadat, kita kenal dulu siapa yang kita nak sembah. Sebab Nabi SAW, dia mengambil masa yang panjang di dalam menjelaskan tentang masalah akidah, lebih panjang daripada mengambil masa menceritakan tentang syariat ataupun hukum fiqh. Yang kedua, bukan sahaja penting isu akidah ni,
Akidah juga perlu kita cari yang sahih, yang tepat. Di sana ada akidah yang tidak sahih, akidah-akidah yang berdasarkan kepada kepercayaan, kepada andaian, kepada sangkaan. Itu akidah yang tidak sahih. Akidah yang sahih, akidah yang bersumberkan kepada Quran hadis. Daripada Quran dan hadis itulah tidak ada sebarang keraguan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu, maknanya hak benar daripada Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi akidah yang sahih bersumberkan kepada Quran dan juga hadis. Jadi dengan sebab akidah yang sahih itu jugalah diutuskan para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul. Tugas, kewajipan, tanggungjawab para rasul ini memperkenalkan Allah. An i'budullah, nak ajak manusia ini supaya sembah Allah. Bila suruh sembah Allah, mereka beritahulah apa Allah tu siapa, zat Allah macam mana, sifat Allah macam mana. Itulah peranan yang dimainkan oleh para rasul peringkat permulaan mereka diutuskan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkannya. Selain daripada Allah Ta'ala bukan Tuhan dan ianya tidak layak disembah. Okey, terus. Definisi akidah. Akidah dari segi bahasa diambil daripada kalimah al-aqdu. Al-aqdu maknanya ikatan. Itu makna akidah. Pegangan. Pegangan yang kukuh. Okey, terus. Yang membawa masuk ikatan, kementerian, pengukuhan dan seumpamaan. Antara ikatan sumpah firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Maksudnya, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Jadi termasuk dalam ikatan bersumpah. Bila bersumpah sesuatu maknanya kita telah mengikat diri kita dengan sesuatu. Kan ada lafaz-lafaz sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau di dalam kitab usul fiqh, wallahi la akulul lahma, dia bersumpah aku tak makan daging. Kalau dia telah mengikat diri dia tak makan daging. Kalau dia makan, maka dia kena kifarat sumpah. Kerana sumpah itu telah mengikat diri dia dengan sesuatu. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah aku tak akan pergi rumah kamu. Tiba-tiba satu hari dia terdesak, dia nak pinjam duit, dia pergi. Kena bayar kifarat sumpah. Tadi dia telah mengikat. Begitulah isu akidah. Akidah ni satu ikatan. Suatu perjanjian. Okey, terus. Akidah juga bermakna hukum yang tidak ditelah oleh keraguan di sisi orang-orang yang mempercayainya. Akidah dalam agama merujuk kepada perkara iktikad yang tidak melibatkan amalan seperti kepercayaan tentang wujud Allah dan kerutusan para rasul. Apa sahaja yang dipercayai oleh hati manusia secara tegas ia dikira akidah, tanpa mengira sama ada ia perkara yang baik maupun batil. Kesimpulannya, akidah dari segi bahasa ialah keimanan yang tegas yang tidak disilah oleh sebarangan keraguan di sisi orang lain yang mengikatkannya. Ia juga hendaklah meyakinkan dan selaras dengan realiti. Jika tidak sampai ke tahap meyakinkan yang pasti, ia tidak dinamakan sebagai akidah. Okey. Akidah ni maknanya suatu kepercayaan, keyakinan, i'tiqad, pegangan dalam hati. Sama ada pegangan itu betul ataupun salah, hak ataupun batil. Seseorang yang mempercayai bahawa berhala itu Tuhan dia, tokong itu Tuhan, dia telah mempunyai akidah, kepercayaan. Tetapi pegangan kepercayaan itu batil, salah. Sebab tu dia ada akidah ni dipanggil apa dia? Akidah yang batil, akidah yang hak. Begitu juga ilahul batil wa ilahul haq. Ilah ni maknanya Tuhan.
Tuhan yang disembah. Sesuatu yang disembah semua dipanggil Tuhan. Aliha ya'lahu ilahan. Sesuatu yang disembah semua panggil Tuhan. Cuma tokong kan, berhala kan, matahari, bintang, Tuhan. Tetapi di sana ada dua Tuhan. Pertamanya Tuhan yang salah, yang disembah oleh selain daripada orang Islam. Yang keduanya ilahul haq, iaitu Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada layak yang disembah melainkan Allah semata-mata. Jadi kesimpulannya, akidah ni suatu kepercayaan, suatu pegangan. Dia pegang benda yang salah pun dipanggil akidah, dia pegang benda yang betul pun dia panggil akidah. Jadi tujuan kita belajar akidah salah ni, akidah salaf, kita nak berpegang suatu benda yang betul, benda yang pasti, yang jelas, yang bersumberkan kepada dalil. Okey, terus. Definisi akidah Islam. Akidah Islam ialah keimanan yang tegas terhadap rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keimanan terhadap para malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, qadar baik dan buruk, seluruh perkara gaib yang sabit, asas-asas penting agama. Perkara yang telah diijma'kan as-salafus salih, penyerahan diri yang lengkap dan sempurna kepada Allah dalam aspek perintah, hukum hakam, ketaatan dan ikutan terhadap Rasulullah SAW. Akidah Islam apabila disebut secara umum, maksudnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah Islam tu maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud kalau kita tulis ahli sunnah wal jamaah? Ni kena faham ni, kena jelas definisi ataupun takrif dia. Sebab ramai pihak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ada pihak, ada individu mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Dan ada pula yang kata ahli sunnah wal jamaah tu kumpulan dia sahaja. Hak ni saja dalam masuk kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada pula daripada kalangan mereka mereka mengatakan mereka ahli sunnah wal jamaah dan mengeluarkan pihak lain pula daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan saja dia kata dia sahaja, dia mengeluarkan orang lain pula daripada ahli sunnah wal jamaah. Secara ringkas, ahli sunnah wal jamaah, ahli apa dia? Seseorang yang berada di dalam sesuatu kumpulan, itu ahli. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan mazhab ke, kumpulan pertubuhan, itu dipanggil ahli ya. Yang kedua dia panggil sunnah. Sunnah ni apa dia? Sunnah ni sesuatu yang diambil daripada Nabi. Sunnah ni sesuatu yang diambil daripada Nabi. Jemaah satu kumpulan yang ikut Nabi. Kalau yang tu pun tak faham macam mana? Banyak orang mengaji akidah tak faham. Dia dah kata puak ni tak ahli sunnah jemaah, kami saja ahli sunnah wal jemaah. Kita tulis di whiteboard ataupun papan hitam ahli sunnah wal jemaah. Senang je nak faham. Tak payah pening. Ahli tu apa dia? Seseorang yang berada pengikut kepada sesuatu kumpulan, sesuatu pertubuhan, sesebuah organisasi. Ahli. Sunnah tu apa? Sunnah ikut Nabi. Jadi kalau kata ahli sunnah wal jamaah, akidah ni mesti ikut apa yang Nabi pegang. Susah ke nak faham? Tak susah. Apa yang Nabi pegang, apa yang sahabat pegang, hak tu yang kata sunnah. Jamaah kumpulan yang ikut Nabi. Tiba-tiba mereka mengeluarkan orang yang berpegang kepada akidah Nabi dan akidah para sahabat. Ni bukan ahli sunnah jemaah. Kumpulan dia jadi sunnah jemaah. Tak betul lah tu. Definisi tarikh pun dia tak faham. Okey, terus. Sekejap. Minta tolong seorang pelajar ambil ada meja sekali dengan di luar tu ada kan? Meja kursi sekali meja tu untuk pak cik belakang. Tidak letih pegang macam tu, lama ni. Azim betul ambil di luar tu ada kan? Yang budak-budak masuk periksa tu. Ujian periksa kita gunakan kursi tu. Kursi sekali meja ada kat mana? Jauh. Tak apalah pergi ambil satu. Letaklah 2-3 bagi pakcik-pakcik yang uzur ni yang tak boleh duduk di bawah supaya dia belajar ni dalam keadaan selesa. Kalau tidak lenguh, tunggu macam tu. Okey terus. Ia merupakan agama yang Allah redha untuk dipegang oleh para hamba-hamba-Nya. Ia merupakan akidah generasi umat Islam 3 kurun yang pertama, iaitu zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'in tabi'in. Definisi tauhid. Tauhid dari segi bahasa membawa maksud menjadikan sesuatu itu sebagai satu. Dari segi syarak,
ialah mengesahkan Allah dari segi rububiyah. Uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat yang khusus baginya. Tauhid daripada perkataan apa? Tauhidun, at-tauhidu. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Apa dia? Mengesakan zat, sifat Allah dan juga sifat Allah dan juga af'al, zat, sifat dan juga af'al Allah. Itu tauhid. Mengesakan rububiyah Allah. Apa maksud? Tiada yang layak, yang mampu, yang mencipta alam, mengurus alam, mentadbir alam, semata-mata Allah. Rububiyah, apa dia? Tauhid di sudut uluhiyah, mengesakan Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Okey, terus. Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan yang dikatakan tauhid bukan hanya berbentuk pengakuan seorang hamba tidak ada pencipta selain daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pula adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, sebagaimana yang diakui juga oleh golongan musyrikin penyembah berhala. Bahkan tauhid juga mengandungi kecintaan kepada Allah, ketundukan, kehinaan diri, ketaatan yang sempurna, keikhlasan dalam melakukan ibadah dan keinginan untuk melakukan segala bentuk amalan. Jadi tauhid ni bukan saja nak kena takut, kena tunduk, kena hina, taat, patuh secara sempurna. Terus? Dan perkataan semata-mata kerana Allah. Larangan pemberian, kecintaan, kebencian yang memisahkan antara seorang dengan sebab-sebab yang boleh mengorbankannya ke lembah maksiat dan keterusan dalam melakukan maksiat tersebut. Siapa yang mengenal perkara di atas, dia akan memahami sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dzalika wajha Allah. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas api neraka orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, semata-mata mencari keridaan Allah. Jadi sebab apa dalam hadis ni sebut seseorang itu dia diharamkan masuk neraka. Ada di kalangan manusia ini di akhirat nanti dia diharamkan masuk neraka. Bila diharamkan masuk neraka, apa maksud? Dia layaklah masuk syurga. Sebab apa? Kerana di sana ada tauhid. Ada pengesaan diri dia kepada Allah. Dia kata Allah Ta'ala itu esa. Dia tidak menganggap Allah Ta'ala itu berbilang. Berbilang tu sama ada di sudut rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Okey, terus. Hubungan antara akidah dengan tauhid. Ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah dua perkara yang sama sahaja di sisi ahli sunnah wal sunnah. Ilmu tauhid dinamakan juga sebagai ilmu akidah berdasarkan hasil yang muncul daripadanya, iaitu merujuk kepada pegangan dalam hati yang tegas yang tidak dicelah dengan pemisahan. Kadang-kadang kedua-duanya dipisahkan dari segi istilah. Ilmu tauhid merujuk kepada ilmu yang berjaya menisbatkan akidah agama berdasarkan dalil-dalil yang memuaskan. Ilmu akidah pula melebihinya dari segi penolakan terhadap berbagai-bagai perkara syubhah dan mematahkan dalil-dalil yang menimbulkan perselisihan. Kedua-duanya berkumpul dari segi mengenal kebenaran berdasarkan dalil. Akidah lebih umum daripada tauhid kerana ia memperakui kebenaran berdasarkan dalil, membantah berbagai-bagai syubhah, dalil-dalil yang tidak kuat dan membahaskan berbagai-bagai agama dan kuat yang ada di dunia. Menjadi kebiasaan kepada as-salafus salih menanamkan karya-karya mereka berkaitan tauhid dan iman dengan nama kitab akidah. Misalnya yang dilakukan oleh Abu Uthman As-Subuni dalam karyanya berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, dan Imam Al-Lalakai dalam syarah usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi hubungan ataupun kaitan dan apakah perbezaan antara akidah dan juga tauhid? Di sudut zahir nampak macam sama aja. Ilmu apa yang kita belajar? Ilmu akidah. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Cuma tauhid itu lebih khusus. Bila tauhid wahada yuwahidu tauhidan, maknanya dia membincangkan suatu ilmu maklumat tentang mengesakan Allah. Itu secara umum macam tu. Adapun akidah dia lebih umum, bukan sahaja membincangkan tentang
zat dan sifat Allah, tetapi membincangkan masalah malaikat, hari kiamat, qada qadar, tentang sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar, perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Sam'iyat ni yang kita dengar daripada Quran hadis, sam'iyat dipanggil. Dosa pahala, syurga, neraka, jin, syaitan dan sebagainya. Jadi di sudut zahir nampak macam sama aja, tetapi kalau perinciannya tauhid lebih khusus, akidah itu lebih umum. Dan kalau kita tengok, banyaklah ulama-ulama nak menerangkan tentang masalah akidah dan juga tentang ilmu tauhid ini dengan beberapa orang ulama seperti yang disebutkan tadi, Abu Osman As-Sabuni di dalam kitab Aqidatu, disebut apa sini? Aqidatus Salah wa Ahli Hadis. Kitab ni sangat baik tuan-tuan. Nak kenal akidah salaf dan juga pegangan para ulama hadis, disusunkan akwal mereka, pegangan orang golongan salaf dan juga ulama-ulama hadis tentang masalah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Okey, terus. Nama-nama ilmu akidah dan tauhid. Nama-nama ilmu akidah dan tauhid di sisi Ahlussunnah melibatkan beberapa bentuk. Antaranya ialah ilmu akidah. Ilmu akidah ialah ilmu tentang hukum hakam syarak dan berbentuk akidah yang diambil daripada dalil-dalil yang meyakinkan dan penolakan terhadap berbagai-bagai perkara syubhat dan kelemahan dalil-dalil yang menimbulkan perbezaan pendapat. Antara karya yang membawa nama akidah atau i'tiqad ialah kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis. Itu kitab yang kita sebutkan tadi. Okey, terus. Oleh As-Sabuni meninggal tahun 449 Hijrah, dan syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lafa'i meninggal tahun 419 Hijrah. Tengok. Dua kitab ni banyak lagi. Ini di antara kitab yang di antara kitab yang terawal menulis, membincangkan, membahaskan tentang akidah salaf. Ibnu Taimiyah selepas beratus tahun selepas tu pula berwujud. Muhammad Abdul Wahab lagilah 1115 Hijrah. Walaupun di sana kita nampak ada pegangan Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan Ibnu Taimiyah dalam isu akidah. Dan Ibnu Taimiyah pula kalau kita tengok sama sebahagian daripada pegangan dan juga i'tiqad dia sama dengan pengarang kitab tadi, Ali As-Sabuni. As-Sabuni itu di dalam kitab Aqidah Ahli Hadis, Aqidah Salaf wa Ahli Hadis kan. Maka tidak timbullah bahawa akidah yang dipegang oleh golongan salaf ataupun salafi seluruh dunia ini mereka ambil daripada Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya di dalam isu tauhid 3 kan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Generasi awal dah bahas tentang isu uluhiyah, rububiyah ni, pembahagian tauhid yang 3. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun terlalu banyak ayat berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi kalau kita baca kitab-kitab yang disebutkan tadi, kita akan dapat memahami ataupun mengetahui dengan jelas bagaimana pegangan golongan salaf. Okey, terus. B. Tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu tentang menyesatkan Allah dari segi rububiyah, uluhiyah, nama-nama, sifat-sifat dan juga perbuatan. Ia kemudiannya menjadi ilmu yang tertumpu kepada kemampuan untuk mengisbatkan akidah agama berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Antara karya berkaitan akidah yang menggunakan nama tauhid ialah kitab At-Tauhid fil Al-Jami' As-Sahih oleh Imam Al-Bukhari meninggal dalam tahun 296 Hijrah. Kitab At-Tauhid wal Isbat Sifat Ar-Rabb oleh Ibnu Khuzaimah meninggal pada tahun 311 Hijrah. Kitab I'tiqad At-Tauhid oleh Abu Abdullah Muhammad bin Hafiz meninggal pada tahun 371 Hijrah. Dan kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal pada tahun 1119 Hijrah. Okey, terus. As-Sunnah. As-Sunnah membawa maksud mengikut akidah yang benar lagi betul berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Antara tokoh yang menggunakan nama ini ialah Imam Ahmad bin Hanbal dalam karyanya As-Sunnah. Tengok. Sunnah tadi apa kita sebut tadi? Kita nak kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Definisi sunnah tu apa dia? Okey, terus. Karya ini mengandungi akidah yang benar lagi sabit berdasarkan nukilan orang-orang yang adil daripada Rasulullah SAW.
dan para sahabat baginda. Begitu juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Ahmad dalam karyanya berjudul As-Sunnah dan kitab As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim. Jadi kita dah tamat dah kitab ni. Beberapa tahun yang lepas dalam bulan Ramadan juga kita baca tak silapnya lepas asar. Kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita nak memahami hadis-hadis Nabi dan nak berpegang dan nak mengikuti akidah salaf ini, salah satu caranya kita mempelajari akidah As-Sunnah. Suatu risalah, satu buku yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini, kehebatan beliau dan jasa beliau ini begitu besar di dalam nak mengenengahkan akidah sunnah ini, sehingga dia dipenjarakan beberapa lama dan dia disebat di dalam penjara. Imam Ahmad ni masa dia ada dulu, orang tak apa nak respect dia. Kerajaan yang dipimpin oleh golongan Mu'tazilah tangkap dia, sebat dia, seksa dia. Ulama-ulama yang sewaktu dengan dia kutuk dia, caci dia, hina dia. Mereka ulama ketika itu makan upah dengan kerajaan yang menganut ideologi Mu'tazilah. Sehingga di saat dia nak disebat itu, ulama-ulama pujuk dia supaya mengaku Al-Quran itu adalah baharu, bukan kodim. Jadi pada masa tu, ulama sendiri pun kadang-kadang ada yang nampak bahawa pegangan akidah salah ni betul, tapi ada yang tak berani. Dan ada juga yang menganut pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah anutan kerajaan, anutan pemerintah, lalu disebarkan dengan begitu pantas, begitu cepat pegangan akidah Mu'tazilah ini. Sebab itu kita tengok, kalau kita baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal dan semua ulama-ulama ahli sunnah ni sangat dahsyat mempertahankan akidah ahli sunnah, akidah yang dipegang oleh Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in. Setelah dia dipenjara, dicaci, dikutuk, dihina dan disebat, lalu dia mengeluarkan satu kata-kata yang sangat masyhur yang semua orang Islam tahu. Dia kata, laus sakatal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanul haq. Bila orang alim itu berdiam diri kerana nak berdiam, iza sakatal alimu, apabila orang alim itu diam, taqiyatan, kerana nak berlepas diri. Kalau kau cakap benar, orang marah, orang penjara, seksa, dibunuh, diberi tindakan, diberi tekanan. Kalau orang alim bersikap nak lepas diri macam tu, tak ada orang yang nak bangun, nak menegakkan kebenaran, berani tampil ke depan. Famata yatabayyanul haq, bila lagi kebenaran akan terbukti, kebenaran akan terserelah. Semua orang ambil jalan taqiyah, nak berlepas diri, takut. Kena ada, saya sebut banyak kali dalam kuliah, di sana kena ada rijal, pejuang-pejuang. Kita nak pelajar kita ni bukan saja jadi ingat Quran, alim, pakar, bukan saja mengetahui, pakar, dia tafaqahu fid din. Dia pakar. Di sekolah kita ni bukan terakhir, kena sambung lagi pusat-pusat pengajian yang lebih tinggi. Di sana kena ada rijal, penjuang, baru Islam itu boleh berkembang. Kalau selagi mana tidak ada rijal, tidak ada pejuang, sekadar tahu untuk diri sendiri, batu mengajar, bukan mendidik diri sebagai pejuang, sebagaimana imam-imam salaf yang lampau, Islam tak akan tersebar. Semua ambil sikap takut nak berdepan dengan cabaran. Jadi Islam tak boleh berkembang. Imam Ahmad bin Hanbal ni kena sebat. Dalam sejarah menceritakan sehingga tali pinggang yang ikat seluar dia tu terputus. Baru-baru ni viral kan, imam kena baling dengan selipar pun, atau apa ni, imam dibaling selipar. Orang pun marah. Ini bukan imam sembahyang sahaja, imam kepada umat, pemimpin ahli sunnah wal jemaah, dia sebat begitu rupa. Tuan-tuan bacalah sejarah Imam Bukhari, imam-imam yang lain. Imam Bukhari 2 kali ditangkap. Naik nama ni sebab dia mati dah. Masa dia ada apa benda orang tak kata dia, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki. Jadi imam-imam, ulama-ulama yang hebat, pejuang-pejuang yang hebat, masa dia hidup orang tak sanjung, orang kutuk, caci lagi ada. Nama dia naik ketika bila? Ketika telah wafat. Salah seorangnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, Imam Sunnah. Jadi imam bagi orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, terus. Usuluddin. Ilmu usuluddin merujuk kepada prinsip-prinsip umum
dan keadaan menyeluruh yang dapat merealisasikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menyerah diri kepada perintah dan larangannya. Sebagai ulama menghasilkan karya berkaitan itikad menggunakan nama Usuluddin. Antaranya kitab Usuluddin oleh Al-Baghdadi, meninggal pada tahun 429 Hijrah. Asyarah wal Ibanah oleh Ibnu Battah, meninggal pada tahun 437 Hijrah. Dan Al-Ibanah Al-Usul Ad-Diyanah oleh Abu Hasan Asy'ari, meninggal pada tahun 324 Hijrah. Ilmu akidah juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Ilmu usul, asal, dasar, prinsip kepada agama. Maksudnya sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu akidah dulu perlu difahami. Itu dia panggil usul, dasar, prinsip. Di antara orang yang menulis buku Usuluddin ni, yang terakhir disebut di sini, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari, di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Sebenarnya saya dah bagi terang di dalam perbahasan kuliah-kuliah yang lepas. Abu Hasan Asy'ari ni dia ada 3 marhalah. Perjalanan hidup dia, pegangan akidah dia ada 3 marhalah. Yang pertama dia berpegang sebagaimana pegangan Mu'tazilah. Sebab dia belajar dengan guru dia yang merupakan bapa tiri dia, Ali Al-Jubai, selama 40 tahun. 40 tahun. Pemikiran akidah falsafah ini sebati di dalam diri dia. Lepas tu dia belajar lagi. Dia nampak apa yang dipegang oleh Mu'tazilah ni salah, apa yang dipegang oleh bapa tiri dia salah. Lalu dia naik atas mimbar, dia tanggalkan jubah dia, dia campak. Dia kata, aku buang akidah, pemikiran pegangan akidah Mu'tazilah ni sebagaimana aku buang jubah aku. Lalu di peringkat yang keduanya, marhalah yang kedua, dia mengisbatkan sebahagian daripada sifat Allah dan mentakwilkan sebahagian daripada sifat. Kalau bab sifat 20 tu kan, yang tu dia isbat. Itu sebahagian bersifat Allah diisbat. Isbat apa makna? Apa makna isbat? Isbat apa? Mensabitkan, mengiyakan, maknanya berpegang, menerima. Tulis, kalau yang tak faham, tak ingat, tulis. Dan sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala ditakwilkan, seperti wajah, iyad, istawa, ditakwilkan. Itu marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, semua sifat-sifat Allah itu diisbatkan sebagaimana pegangan golongan salaf. Sebagaimana pegangan golongan salaf. Ini peringkat yang ketiga ni, orang tak tahu ni. Hak ada sekarang yang orang ikut Abu Hasan Asy'ari yang peringkat sekarang ni, yang sebahagian daripada orang Islam di seluruh dunia termasuk dalam negara kita, mereka ikut peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga mereka tak ikut. Peringkat yang ketiga inilah yang menjadi pegangan yang terakhir dia. Selain daripada banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang kembalinya Abu Hasan Al-Asy'ari kepada akidah salaf, hak orang tulis tentang dia tu banyak, ada pro kontra. Sekarang ni sebagai jalan penyelesaiannya, kita boleh tengok kitab yang dia tulis sendiri, iaitu selain daripada di antaranya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang keduanya kitab Maqalat Islamiyin, yang ketiganya Ar-Risalah ila Al-Saghri, yang keempatnya Al-Lum'a. Keempat-empat kitab ini semua membahaskan tentang pegangan akidah salaf. Contohnya kita tengok dalam Ibanah, di dalam Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Allah Ta'ala tu ada tangan, ada muka, istawa di atas arasy sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Lalu orang sebutlah Ibanah ni dah berlaku inhiraf, maknanya berlaku penyelewengan, berlaku tokok tambah, orang kata macam tu. Bagi orang yang tak setuju tentang kembalinya Abu Hasan Asy'ari kepada akidah salaf ni, dia kata kitab ni telah diubah suai. Dia buat andaian macam tu. Tak apa. Kita tengok pula di dalam kitab Maqalat Islami yang tidak dipertikaikan, sama. Sebagaimana yang disebut di dalam Ibanah, begitu juga disebut di dalam Maqalat Islamiyin. Dan Ar-Risalah ila Ahli Saghri, sama.
Banyak ulama sebut tentang dia kembali. Di antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fusulun fil Aqidah Baina Salaf wal Khalaf. Yusuf Qaradawi sebut. Dr. Yusuf Qaradawi ni baru saja meninggal dunia. Dia kata kembali. Yang keduanya Ibnu Asakir. Yang ketiganya Imam Zahabi di dalam kitab Siyarul A'lam wan Nubala. Saya dah bentang banyak kali. Yang keempatnya Imam Zabidi disebut di dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Yang kelima disebut oleh Ibnu Katsir di dalam Hidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah. Banyak tuan-tuan. Tapi ada golongan degil tak nak ikut, ataupun memang dia tak baca, ataupun dia tak kaji. Sebab kalau mereka mengiyakan Abu Hasan Asy'ari ni kembali, jadi mereka nak apa modelnya? Maknanya apa yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari, peringkat yang ketiga ini, sama golongan Salafi. Sama dengan golongan hak dia tuduh Wahabi tu. Jadi memang ni apa model nak menjaga? Sebab tu tak kembali. Bapak Wahabi yang mereka kan. Mereka ni fitnah Abu Hasan Asy'ari. Sebab itu cakap tak berdasarkan kepada fakta. Apa-apa hal perlu kepada fakta, kepada bukti, kepada kajian. Kajian ni penting tuan-tuan. Apa-apa benda kena kaji. Tuan-tuan pergi tengok, pernah selalu tengok perbahasan parlimen. Parlimen ke DUN, Dewan Undangan Negeri, tengok. Cakap apa mana boleh dalam parlimen ni. Semua berfakta, nanti kena hentam dengan orang. Itu dalam isu kita kata dunia, dalam pemerintahan, dalam politik. Kena ada fakta. Tak boleh cakap ikut dan. Kalau bab akidah, boleh ke cakap ikut dan? Pakai andaian, lagi tak boleh. Okey, terus. Fiqhul Akbar. Fiqh dari segi bahasa bermakna kefahaman. Kalimah akbar ditambahkan padanya bagi mengeluarkan daripada fiqh kecil, iaitu fiqh yang membahaskan tentang halal, haram dan ilmu syara'. Ia merupakan istilah yang dikenali pada kurun yang kedua hijrah. Imam Abu Hanifah menamakan karyanya dengan nama Al-Fiqhul Akbar dan mengumpulkan sejumlah i'tiqad salaf. Al-Fiqhul Akbar, ia mengisyaratkan perkara tersebut merupakan perkara yang paling besar dalam syariat Islam. Kelahiran ini tidak akan realisasi melainkan kepada ilmu akidah. Baru ni semalam baru kita tamat Fiqhul Akbar. Selain daripada Usuluddin, kitab akidah, dinamakan Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah semalam kita dah tamat. Okey, terus. Syariah. Ilmu syariah digunakan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah ke atas ilmu tentang akidah yang dipegang oleh golongan Ahlussunnah yang melibatkan keimanan seperti mengiktikadkan iman terdiri daripada ucapan dan juga amalan. Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan sebagaimana yang menyifatkan dirinya sendiri dan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk dan lain-lain. Syariah di sini adalah sama dengan sunnah. Kadang-kadang maksud syariah ialah akidah yang disunnahkan dan disyariatkan Allah. Kadang-kadang maksudnya juga ialah amalan yang disunnahkan dan disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dimasukkan dengan kedua-duanya sekali. Beberapa tokoh ulama menghasilkan karya berkaitan dengan akidah yang menggunakan nama syariah antaranya ialah Syariah oleh Abu Bakar Al-Juri dan Al-Ibanah Al-Syariah, Al-Firqah Al-Najiyah wal Mujannabah, Al-Firaq Al-Mazmumah oleh Ibnu Battah Al-Hambali. Ilmu akidah juga dipanggil ilmu syariah. Di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ajurri, dia telah tulis kitab akidah ni, dia ada 2 jilid sekali dengan sanad. Dalam kitab tu secara kebetulan bila saya pergi ke Mekah, saya tengok ada syekh di Madinah tu duduk mengajar di tiang masjid. Saya rasa tertarik. Lalu saya suruh pelajar yang belajar di Madinah beli kitab tu. Pegangan salah tuan-tuan berdasarkan kepada sanad sampai kepada Rasulullah. Di antaranya tentang zat Allah Ta'ala berada di atas arasy. Dalam kitab Asy-Syariah ada sebut. Jadi selain daripada ilmu tauhid, ilmu akidah, disebut juga tentang ilmu akidah ini ilmu syariah. Maknanya syariah ni suatu syariat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersumberkan Quran dan hadis. Okey, terus. Perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam.
Ilmu kalam merujukkan kepada ilmu yang membuatkan seseorang mampu berbahas dalam persoalan akidah dengan mengemukakan hujah-hujah, membantah syubhat dan membendung hujah-hujah hukum. Secara ringkasnya, ia juga disebutkan sebagai ilmu perdebatan berkaitan akidah yang keji dan dari segi syarak. Ia melibatkan perbahasan bagi menzahirkan mazhab dan memenangkannya. Ciri-ciri perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam terdapat dilihat sebagaimana berikut. Bukan sama ya. Ilmu tauhid dengan ilmu kalam tu tak sama. Walaupun tujuan asal mengenengahkan ilmu kalam ni nak memperkenalkan Allah juga. Nak memperkenalkan Allah, nak memukhalafahkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Kadang-kadang jadi terlajak dengan ilmu kalam ini. Sebab itu dia ada, bukan kata ilmu kalam dengan ilmu akidah ataupun usuluddin ni benda yang sama. Tidak. Di sana ada perbezaan. Bila sampai bab memukhalafahkan Allah Ta'ala dengan baharu ni, ilmu kalam ni banyak main logik, banyak main akal. Di situ dia berbeza dengan akidah ataupun usuluddin. Kerana akidah dan usuluddin dia bersumberkan Quran hadis. Di dalam Quran hadis kata apa? Itulah yang mereka pegang. Kalau yang Quran hadis tak sebut, wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata sesuatu terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Tetapi di dalam ilmu kalam ada benda tu. Allah Ta'ala tak sebut, Nabi tak sebut, dia sebut sendiri. Dia buat andaian sendiri. Itu perbezaannya. Okey, terus. Ilmu tauhid bergantung kepada Alkitab, As-Sunnah, ijma' salaf dan dalil akal yang sahih. Ni ilmu tauhid. Terus. Sebaliknya, ilmu kalam bergantung kepada lafaz-lafaz mantik dan kias-kias ahli kalam. Ia terpengaruh dengan anasir luar daripada dalil-dalil yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Jadi itu ada antara perbezaannya. Contohnya tentang masalah istawa, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Pegangan salaf istawa ala wartafa'a. Boleh baca di dalam kitab-kitab akidah, di antaranya kitab tafsir Al-Baghawi, bagaimana pegangan istawa yang difahami oleh golongan salaf. Lepas tu di dalam kitab tafsir tentang akidah-akidah salaf, semua ulama-ulama yang menakalkan aqwalus salaf, perkataan salaf, mereka sebut istawa itu dengan makna apa? Ada yang kata su'ada ala wartafa'a, maknanya Allah Ta'ala meninggi, tinggi di atas arsy. Adapun ilmu kalam yang banyak bersumberkan kepada mantik, kepada kias, kepada falsafah, istawa dengan makna istaula. Istaula ni ambil daripada mana? Istaula ni dia orang ambil daripada satu syair. Bila Bishrun menjadi khalifah di negeri Iraq, ganti ayah dia, datanglah seorang individu yang namanya Akhtal. Biasa mana-mana Perdana Menteri dilantik, ditabarkan menjadi pemimpin, semua orang datang kan, salah, ucap tahniah kan. Itu biasalah, syabas, kamu dah jadi Perdana Menteri, bagus, syukur pada Allah. Semua orang berucap macam tu. Datang seorang Akhtal ini, seorang Nasrani, dia pun mengeluarkan satu syair. Istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi damin wa min ghairi saifin wa damin muhrab. Telah istawalah Bishrun di atas negeri Iraq tanpa menghunuskan pedang, tanpa menumpahkan darah. Istawa dengan makna istaula. Istaula itu maknanya memerintah ataupun menguasai. Daripada kalimah yang dituturkan oleh Akhtal itulah dipegang oleh ahli kalam. Walaupun dia orang biasa ke ataupun dia ulama ahli kalam tu ambil makna istawa dengan makna istaula. Maksudnya Allah Ta'ala bukan duduk di atas arasy. Allah Ta'ala memerintah arasy. Lari jauh tak? Lari jauh. Akhtar ni siapa? Disebut di dalam Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Dia kata Ibnu Katsir sebut di dalam Bidayah, dia kata apa? Apa dia sebut perkataan tu? Di hujung tu dia kata li'anna al-akhtala nasraniyun. Hadza istidlalun batilun li'anna al-akhtala nasraniyun.
Dalam satu lafaz yang lain, wa kana al-akhtalu nasraniyan. Sama ada mula dengan inna ataupun dengan kana. Kalau inna menasabkan isim merafakkan khabar. Kalau kana menasabkan isim merafakkan khabar. Okey, ada riwayat dengan kana, ada dengan inna. Ibnu Katsir kata hadza istidlalun batilun. Dalil yang kata istawa dengan makna istaula batil, Ibnu Katsir kata. Sebab apa batil salah? Lianna akhtala nasranin. Kerana akhtal yang mengeluarkan syair ini dia seorang Nasrani. Macam mana kita nak pegang akidah Nasrani? Macam mana kita nak berpegang dengan akidah Nasrani? Akidah mesti bersumberkan kepada Quran dan hadis. Tu sekarang ni orang nak buat keluar syair tu. Kalau saya nak sebut dalam kitab ni berlambak. Syair akhtar tu diambil masuk dalam kitab akidah menjadi sukatan pelajaran masjid, surau, sekolah, pondok dan sebagainya. Syair tu, sebab tu kita nak, bila melibatkan kajian, kita kena cari penyudah nak ambil asal mana perkataan ni. Panjang perbahasan ni, kita dah bentang banyak kali dah isu ni. Jadi sebab tu akidah ni bukan ilmu kalam. Ilmu tauhid disebut ilmu akidah, ilmu usuluddin, fiqhu akbar, betul. Tetapi dia tak sebut ilmu akidah ini sebagai ilmu kalam kerana di sana ada perbezaan. Okey, terus. B. Ilmu tauhid merupakan ilmu syarak, tidak mengandungi unsur bid'ah. Manakala ilmu kalam merupakan ilmu bid'ah, ia tidak pernah dikenali oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Tak dikenali di zaman Nabi pegang macam tu. Istawa dengan mana istaula, kalam-kalam nafsi, bukan kalam hakiki. Kalam hakiki ni berhuruf dan musyara. Kalam Allah Ta'ala ni kan berhuruf dan musyara. Sebagaimana dalam Quran sebut kan. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Nabi Harun dengar kalam Allah Ta'ala, menunjuk kalam Allah Ta'ala bersuara. Ada pun ilmu kalam kata kalam Allah Ta'ala tak bersuara, tak berhuruf, tak bersuara. Itu ada perbezaannya. Okey, terus. Sehingga ke hari kesudahan. C. Ilmu tauhid tidak mengandungi lafaz bid'ah maupun istilah falsafah. Sebaliknya ilmu kalam mengandungi banyak lafaz bid'ah, istilah mantik dan juga pandangan-pandangan falsafah. Terus. D. Asas ilmu tauhid wujud pada zaman 3 kurun yang pertama umat Islam. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Okey, terus. Sebaliknya ilmu kalam tidak begitu. Ia muncul hasil daripada pengaruh luar akibat penterjemahan buku-buku mantik dan falsafah secara besar-besaran. E. Kesan ilmu tauhid adalah terpuji, manakala kesan ilmu kalam adalah puji. Okey. Saya dah sebut hari itu. Kalau kita baca di dalam buku ini, Al-Wadihul Mubin fi Aqidatil Islam. Marhalah pegangan orang Islam ni peringkat pertama macam mana? Dia kata al-halul awwalu jumhurul muslimin al-aqrabi ila asrin nubuwah. Orang yang hampir zaman Nabi, akidah mereka bersih, suci, tak bercampur dengan anasir luar. Mereka berpegang kepada akidah salaf. Lepas tu yang kedua, selepas 300 tahun selepas hijrah. Wa halus tsaniyah jumhurul muslimin ba'da al-qarni ats-tsalits al-hijri, ay min al-qarni ar-rabi' al-hijri takriban. Lebih kurang 400 hijrah pula selepas tu. Selepas 300 tahun 400 hijrah. Tengok zaman tu. Idh kasural dakhiluna fil Islam wal milali wal adyan al-ukhra wa kasural a'da'ul islami wa bada'al jidalu yazharu hawla al-umuril Islam. Kurun yang ke-400 ni, 400 hijrah ni, banyak orang masuk Islam. Sebagaimana yang saya selalu sebut, dia masuk dengan ideologi pemikiran. Banyak pembukaan-pembukaan dan banyaknya musuh-musuh Islam. Masa itulah masuk pemikiran falsafah. Mereka merosakkan Islam daripada dalam, golongan falsafah, golongan mantik ini. Sehingga dia ulama-ulama pun terpaksa belajar ilmu falsafah untuk lawan mereka. Akhirnya terjerat. Belajar ilmu kalam, ilmu falsafah, akhirnya terjerat. Langsung mereka menjadi akidah mereka. Tersebar seluruh dunia pula. Tuan-tuan cuba bayang. Zaman tu tak ada Facebook, tak ada YouTube, tak ada internet, tak ada WhatsApp. Macam mana pemikiran falsafah, akidah falsafah ni berkembang dengan begitu pantas di seluruh dunia. Zaman sekarang ni lagi cepat. Jadi tanggungjawab kita kena basuh balik, kena terang balik, tampil ke depan akidah salah ini, ilmu kalam ini. Buku yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, saya dah baca banyak kali sini. Dikarang oleh seorang ulama Azhar.
Ustadul Aqidah wal Falsafah bi Kulliyatil Usuluddin Jami'atul Azhar. Dr. Mubarak Hasan Hussein. Cerita dalam buku ni panjang kalau tuan-tuan baca, bagus. Di hujung tu dia kata kena ada orang Islam kita ni yang dikurniakan ilmu untuk membenteras pemikiran falsafah ini. Dia kata wa innana lanad'u Allah ta'ala ayyuhayyi'a min abna'il muslimin min muslimin al-ghairi ala dinihim wa ala turasihim ar-ruhi an yanhidu bima a'tahu Allah min al-'ilmi ad-dini waz-zadi ar-ruhi bi an yaquma bi nahdatin 'ilmiyatin. Kena adalah di akhir zaman ni pemuda-pemuda generasi-generasi yang bangun menceritakan akidah salah yang sebenar macam mana. Sebab ulama dah kaji dah. Akidah falsafah ni dah bertebar seluruh dunia. Senang ke kita nak basmi? Kita nak sekat. Kita sekat, kita pula dituduh sesat. Kita cuba halang, cuba terang, cuba perjelaskan kepada umat akidah Nabi, para sahabat begini. Itu bukan. Itu bukan salafi, itu salafi. Itu bukan salaf, itu golongan Wahabi yang sesat. Mereka ambil akidah ni daripada Ibn Taymiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah yang dijaja seluruh dunia. Bertebaran, pegangan ini tersebar. Jadi kita ni ada sedikit kesedaran dan sedikit kefahaman dan ilmu yang Allah Ta'ala bagi, kena terang balik lah. Kerana sayang kepada umat, sayang kepada orang Islam kita yang telah berpegang dengan akidah yang tidak tepat. Bahkan dengan pegangan tersebut mereka menghukum orang yang berpegang dengan akidah salaf pula suatu pegangan yang sesat dan salah. Okey, terus. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang digunakan sebagai alat untuk mengatasi kebatilan. Manakala ilmu kalam merupakan alat untuk mencapai kebenaran dan juga kebatilan. Cuma ia lebih hampir kepada kebatilan. Terus. Penggunaan ilmu kalam dikenali di sisi kesemua golongan ahli kalam seperti golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Antara karya yang menggunakan ilmu kalam ialah Syarah Al-Maqasid fi ilmi al-kalam oleh Taftazani. Meninggal pada tahun 791 Hijrah. Persoalan ilmu tauhid di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah berlegar dalam beberapa perkara, iaitu penjelasan tentang hakikat beriman kepada Allah dan mentauhidkannya, sifat keagungan dan kesempurnaan baginya di samping mengesahkannya dengan ibadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Begitu juga beriman dengan para malaikat, para rasul, perkara-perkara yang berkaitan hari akhirat, qadar dan qadar, perkara berkaitan dengan syirik, kufur, hakikat kufur dan jenis-jenisnya. Tengah ulama membahagikan persoalan utama ilmu tauhid kepada 4 perkara, iaitu penjelasan tentang zat Allah atau perkara ilahiyat, perbahasan tentang zat Allah dari 3 aspek, iaitu sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang bersih daripada Allah dan hak yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bahas dengan panjang di dalam kitab Fiqhul Akbar. B. Penjelasan tentang zat para rasul atau nubuwat. Ia melibatkan perbahasan tentang perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah, dan juga perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam terhadap Rasulullah SAW. C. Penjelasan tentang perkara Sam'iyat ni benda yang kita dengar daripada Quran dan juga hadis tentang perkara-perkara yang gaib. Terus atau gaibiyat. Ia menunjukkan kepada perkara yang mana beriman dengannya bergantung kepada kewujudan dalil atau wahyu. Akal tidak mempunyai ruang untuk mengisbatkan atau menafikan, seperti tanda-tanda kiamat dan perbahasan secara terperinci tentang persoalan kebangkitan. Perkara sam'iyat, persoalan alam gaib. Ukuran perkara sam'iyat ialah akal tidak menegah dan tidak juga memandang mustahil perkara tersebut. Apabila suatu perkara itu sabit secara sahih daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yang wajib dilakukan ialah mengikutkan dan memperakuinya, dan wajib menolak perkara yang bertentangan dengannya. Kaedah emas menyatakan tidak ada pertentangan antara wahyu yang sahih dan akal yang sharih jika benar-benar dilakukan penyelidikan. Jadi sebahagian daripada perbahasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid ini juga, iaitu perkara sam'iyat, benda yang ghaib,
benda yang kita tak ketahui, termasuklah benda yang kita tak ketahui ni termasuk dalam bab fadilat. Fadilat ni kan benda baik. Sebab tu nak cerita tentang fadilat puasa, fadilat Lailatul Qadar, fadilat Ramadan, fadilat baca surah-surah yang tertentu. Fadilat ini manusia tak tahu, benda baik. Kan baik bulan puasa ni banyak orang nak cerita tentang hadis-hadis, dalil-dalil tentang kelebihan fadilat amalan tertentu. Mesti kena ada dalil Quran hadis. Ulama tidak boleh mencipta fadilat. Fadilat datang daripada Allah. Contohnya kelebihan sembahyang berjemaah 25 kali ganda. Ada riwayat 27. Itu ada hadis. Sesuatu yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis tidak boleh kita ketengahkan ianya sebagai suatu fadilat ataupun kelebihan. Okey, terus. B. Penjelasan tentang perkara berkaitan dengan halal. Berita-berita tentang umat terdahulu, asas-asas hukum yang qat'i. Itu juga dibincang, dibahas dalam ilmu tauhid. Seluruh asas i'tiqad dan agama, dan diikuti dengan bantahan ke atas golongan yang mengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah dan seluruh agama, ajaran dan aliran yang sesat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.